Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okay, so how are you today? Excellent, that's right. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama lagi dalam session sembang santai kita. Okay, dan Alhamdulillah hari ini berakhirnya 3 hari session training intensive OSH practitioner professional with impact selama 3 hari, di mana kita bermula daripada hari Jumaat hingga kepada hari ini, 3 hari straight kita online bersama excellent safety practitioner, excellent safety officer dan juga mereka-mereka yang ingin belajar perkara-perkara advance. Alhamdulillah, hampir 40 orang bersama dengan kita. Walaupun dugaan hujung minggu, walaupun dugaan orang kata bersama keluarga, dugaan training di rumah, ada yang dekat rumah dan sebagainya, ada yang maybe online waktu sarapan pun ada. Tapi saya yakin yang paling penting adalah sesi tersebut kita dapat berkongsi ilmu yang advance, betul? Okay. So, bila kita dapat sesuatu yang advance tu, maknanya kita boleh memberi manfaat kepada orang lain. Betul? So, kita boleh memberi manfaat kepada organisasi kita nanti. Dan yang paling penting, kita boleh beri manfaat kepada rakan-rakan sekerja dan orang yang kita sayang. Betul? Dan siapa-siapa yang ada dekat sini boleh share dan love dengan like session kita hari ni. Kerana saya yakin satu perkara, kerana saya yakin sebaik-baik manusia adalah orang yang boleh beri manfaat. Yang lebih baik kalau kiranya kita boleh beri manfaat kepada ramai orang, betul? Kadang-kadang kita tak mampu buat seorang, tuan-tuan. Tapi kalau kita berkongsi, kita orang kata menjadi perantara, itu pun cukup baik untuk memberi manfaat kepada orang lain, betul? Okay. So, in here malam ini kita akan share kenapa salah satu persoalan. Kenapa safety officer selalu tanya saya, kenapa sibuk-sibuk nak jadi auditor, consultant, trainer ni? Betul? Kenapa Encik Fakrul selalu promo benda ni? Saya ni safety coordinator je. Saya ni safety officer je. Dah 2-3 tahun, 2-3 kali renew rinbook. Perlu ke jadi safety jadi auditor, jadi consultant, trainer? Adakah saya ni layak? Betul? Adakah saya ni boleh atau tidak? Okey. Persoalan-persoalan tu selalu ada di minda safety practitioner. Daripada safety coordinator, triple S sampai ke maybe OHD sendiri pun, professional sebagai doktor OHD, dan juga mereka-mereka yang lain terlibat dalam safety. Adakah layak untuk setiap orang dalam safety tu jadi auditor? Adakah sekadar apa yang ada sekarang cukup? Okay. So, that's why, tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu pesan, pertama yang paling penting dalam hidup adalah kita kena pastikan kita sentiasa fikir sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita ada sekarang. Betul? Kita mesti fikirkan, okey, yang pertama kita kena fikir apa yang kita boleh buat lebih baik. Advance, benda yang seterusnya. Okey? So, kita kena juga tahu apa perkara yang kita boleh beri manfaat dengan orang. Selalu fikirkan benda tu. Dan kalau boleh, beri manfaat kepada ramai orang. Itu penting. Adakah tugas yang kita buat boleh bawa kita ke level yang seterusnya? Atau kita berpuas hati bermain di level tu je? Betul? Kita tahu tak keperluan kita semakin bertambah. Keperluan ekonomi pun makin bertambah. Keluarga kita pun maybe kalau makin ramai, anak makin tambah. Okay? Dan keperluan ekonomi pun makin bertambah. So, apa yang kita boleh buat untuk menaikkan taraf ekonomi kita, taraf kehidupan kita, dan seterusnya taraf value kita. Itu penting. Sama ada anda nak buat eksklusif ke, non-eksklusif ke, itu terpulang dekat anda. Dan ingat, sebagai trainer ke, consultant ke, dan juga auditor, tidak ada terma part-time atau full-time. Faham maksud saya kan? Saya selalu tegur. Saya ni part-time trainer. Part-time je lah kau. Tidak ada term dalam professional field tentang part-time, full-time, second time. Tak ada. Yang ada full-time, part-time, itu dekat Jalan Haji Taib je. Faham?
Don't use orang kata part time ke, full time ke, in the terms of professional punya task. Auditor, consultant dengan trainer, tuan-tuan, is professional task. It is above and beyond competent. Apa dah? Above and beyond competent. Kalau kita dah struggle menjadi seorang yang competent, dah lama dah, why not go to next level? Betul? That part. So, ketiganya apa? Kita perlu mendapat keperluan ekonomi yang lebih, keperluan keluarga yang lebih. So, dengan mendapat skill yang lebih tinggi, skill yang lebih baik, kita boleh menambah pendapatan. Sama ada secara eksklusif atau non-eksklusif. Boleh je. Faham saya? Kalau bertambah 2, 3, 4 ribu pun benda tambahan juga. Faham saya? 2, 300 pun benda tambahan juga. So, we have to understand that. So, kita sebagai manusia, mesti ada wawasan. Apa? Yang kelima apa? Wawasan. We have to have kita punya vision. What next? What next? Takkan dengan umur yang bertambah, dengan kata pengalaman, maybe perjalanan hidup ni yang bertambah, kemungkinan ketuaan tu yang bertambah, kita masih nak ditakut lama. So therefore, siapa-siapa yang terlibat dalam safety, tolong fikirkan option anda untuk menjadi auditor, consultant atau trainer. Tak kira lah sama ada dalam organisasi anda sendiri pun, di mana anda boleh leverage organisasi anda, dan anda boleh leverage juga kontraktor, vendor, supplier organisasi anda untuk bantu mereka. Kalau boleh? So therefore, dengan adanya thinking itu, kita boleh enhance kita punya skill, kita enhance kita punya knowledge, enhance dan juga grow kita punya capability untuk buat dengan lebih baik. Kita akan rasa tidak mudah berpuas hati dengan apa yang kita ada. Jadi kalau kita rasa dah cukup lah kerja safety ni, balik kerja dah lah, betul. Janji orang tak kacau aku sudah lah. Orang kata tak ada buat hal dekat site atau buat hal dekat klien sudahlah. Adakah itu saja cukup untuk anda? Okay? So, malam ni saya nak share sedikit antara bagaimana kita boleh bermula untuk jadi seorang trainer pula. Semalam dah share bagaimana nak jadi auditor. I think jelas okay. So, kerana apa? Saya pun dulu safety officer. Saya tak lahir-lahir jadi trainer je, tuan-tuan. Jadi, yang paling penting bagaimana kita nak bermula dan di mana ianya bermula dan macam mana nak mula. Okey, siapa yang nak tulis itu nak saya share sekejap lagi. Boleh? Sementara tu kita tengok siapa yang dah ada bersama kita malam ni. Okey. Dan okey, siapa yang dah ada malam kita, say hi, say hello, say assalamualaikum. Okey, say salam, betul? Selamat malam. Okey. InsyaAllah semoga ianya bermanfaat. Okay, good. Okay, good. Kita ada Vini. Apa khabar, Vini? Excellent, Vini. Okay, kita ada Surashan. Hai, Surashan. Apa khabar, Surashan? Okay, good. So, kita ada siapa lagi ni? Rashwan pun ada, Rashwan. Apa khabar, Rashwan? Kita ada Vini. Apa khabar, Vini? Excellent, Vini. Okay. Siapa yang ada kat sini? Say hello, say salam. At least saya dapat tahu anda ada kat sini. Especially mereka yang join petang tadi, bagi tahu excellent, dapat. Dan mereka yang baru kali pertama ada kat sini pun, bagi salam, assalamualaikum, selamat datang, betul? Okay, so penting untuk anda kenalkan diri dengan betul. Saya dah ajar dah dalam session saya, semua saya ajar bagaimana untuk membentuk kepercayaan diri dan kepercayaan orang pada kita. Itu penting. On that part, okay, good. So siapa ada lagi kat sini? Kita ada lagi Arisa, apa khabar Arisa? Sihat? Mak Zain. Hai Mak Zain, Udin apa khabar? Sihat? Okay, good. Waalaikumsalam. Azizul, apa khabar Zul? Kita jumpa 3 hari ni, kita sambung malam ni tu lah. Alhamdulillah. Excellent. Cuba komen sikit, siang tadi macam mana belajar? Power tak? Okay, good. Ada yang tanya kita apa? Kenapalah training ni murah sangat? Kau tak tahu aku nak dapat ilmu tu berpuluh ribu pergi luar negara. Faham tak?
Ini dah keluar ratus-ratus pun nak komplain banyak. Faham tak? Tapi yang komplain tu komplain pasal murah sangat pula. Betul? Then you know the value of knowledge. Value of knowledge is not only about money for some certain people. Faham tak? Value of knowledge is for us to share. Because when we share, when we give, we get more. Okay, boleh? Tulis kat situ. When we give, we get more. Tulis kat situ. That part, okay? So, siapa lagi ada kat sini? Kan? Assalamualaikum, selamat malam. Okay, good. So, malam ni saya nak share how to make your first step to become a trainer. Kerana saya selalu bagi tahu, bagi safety practitioner, kita tak boleh lari daripada buat safety briefing. Betul? Kita tak boleh lari daripada buat, orang kata, induction. Kita tak akan boleh lari daripada buat maybe toolbox. Okay. Itu adalah pertama di mana ianya bermula. Apa dia? Cari peluang ataupun maybe terpaksa ada peluang untuk asah pisau kita. Betul? Dapat. So, platform-platform macam briefing, induction, toolbox, itu adalah di mana ianya bermula. Yang pertama. Faham tak? Involve. Buat. Memang pada mula kali pertama tu memang kecut perut pun. Kali pertama pun rasa macam ada butterfly dalam perut ni. Betul? Kali pertama rasa gugup. Ada juga yang kali pertama rasa berpeluh-peluh. Faham tak? Ada juga yang rasa kali pertama tu biar betul. Hilang skrip pun ada. Hilang point pun ada. Faham tak? Ada yang kali pertama tu orang kata hilang yang nak disampaikan tu blank pun ada. So, it's normal untuk bermula dengan berbagai-bagai cara. Tapi yang penting apa dia? Yang selalu saya highlight, yang penting mulalah. Betul? Kalau kau tak mula sampai bila? Betul? On that part. Okay, so that's why untuk jadi trainer, mula. Mula dengan briefing, induction, toolbox. That can become your starting point. Keduanya, saya selalu tekankan kepada mana-mana yang siapa-siapa yang berminat untuk jadi trainer, cari 3 topik. Apa dah? 3 topik. Tulis kat situ. Pertama, mula. Cari peluang. Faham tak? Kedua adalah anda cari 3 topik. Maksimum lah 3 topik. Jangan buat banyak sangat pun. Okay, mula-mula tu nak cari banyak boleh. Lepas tu, pilih 3 topik. Pilih 3 topik di mana anda ada, orang kata, passion. Itu penting. Ada apa? 2 atau 3 topik yang ada passion. Di mana kalau bagi topik tu, anda sanggup tak tidur malam untuk cari dia punya content. Faham tak? Kalau bagi topik tu, kau boleh diri dekat depan cerita 2-3 jam dengan happy untuk cerita benda tu. Faham maksud saya kan? Kalau diberi topik tu, anda rasa seronok sangat nak kongsi. Faham tak? Dengan berbagai-bagai cerita melalui pengalaman ataupun ilmu kita. Faham maksud saya kan? Pilih 3 topik. Jangan banyak-banyak sangat. 3 topik. Ada orang minat chemical. So, you cerita pasal chemical, macam mana the label, macam mana nak jaga, macam mana PPE, all that. Boleh, on that part. Ada orang minat tentang maybe manual handling. Ambil yang simple-simple aja. Maybe ada orang yang minat tentang forklift. So, you boleh master tentang forklift tu dan cerita pasal all that part. Simple. Faham tak? Ambil 2-3 topik yang anda ada passion nak mencari bahan, bacaan dan juga ilmu dia. Dan juga akhirnya menyampaikan ke orang lain. Okay, good. Itu 3 topik. Yang ketiga. Okay. Yang ketiga, selepas anda dah dapat topik tu, faham tak? Sampaikan dengan kepelbagaian kreativiti. Apa dah tulis itu? Pelbagai kreativiti. Buat game lah, buat program lah, maybe buat slide lah, maybe buat orang kata coaching lah, maybe ada yang gunakan alat bantuan, bawa mop ataupun bawa apa model, faham tak? Make fun. Faham tak? Supaya anda rasa yang anda sampaikan tu anda enjoy. Kerana apa? Penting untuk trainer enjoy apa yang disampaikan. Kalau anda nak tahu trainer yang tak enjoy sampaikan tu, trainer yang baca slide tu. Mula sampai habis baca slide. Faham tak? Baca slide. Daripada mula baca slide, sampai muka terakhir sebiji-biji dia baca slide. Itu namanya bukan trainer. Itu adalah pembaca slide. Faham tak? Orang yang dengar training tu pun bangun tidur sampai 5 kali pun tak habis-habis lagi. Okay, boleh? Good. So, gunakan kreativiti untuk
menyampaikan supaya orang yang sampaikan tu rasa seronok. Faham saya? Rasa best. Rasa keikhlasan anda nak sampaikan. Kenapa? Di sini lahirnya keikhlasan. Di sini lahirnya passion. Di sini lahirnya kelazatan dalam berkongsi kepada orang lain. Itu faham tu. Tu dia kat situ. Susah nak jumpa wording tu. Dapat? Okay. Next. Seterusnya, dapatkan peluang untuk belajar TTT. Apa? Train the trainer. Penting. Kenapa? Train the trainer memberi anda peluang untuk belajar teknik dan taktik sebagai trainer. Bagaimana nak prepare modul, bagaimana nak prepare course outline, bagaimana nak prepare course timetable, betul? Bagaimana nak engage dengan participant, faham tak? Dan yang paling penting, TTT atau Train the Trainer memberi anda peluang untuk dapat pengiktirafan by HRDF. Faham tak? Dekat Malaysia ni, antara pengiktirafan yang kita perlu dapatkan adalah daripada HRDF. Ataupun ada setengah-setengah kata NIOSH. Pulanglah. Faham tak? On that part. Okay? Boleh? Penting. Kenapa? TTT akan ajar anda lebih formal bagaimana menstrukturkan training tersebut. Boleh? Okay. Next. Seterusnya. Anda dah ada tu semua. Yang kelima. Yang kelima kan? Okay. Yang kelima. Anda kena cari guru. Anda kena cari mentor. Faham tak? Anda kena cari okey apa? Okey, yang kelima cari guru. Yang keenam. Sorry, okey Jacqueline. Yang keenam Jacqueline. Okey, yang keenam. Okey, yang keenam anda kena cari guru, cari mentor yang pakar dalam bidang tersebut. Faham saya kan? Kalau anda minat chemical, cari pakar ataupun guru yang memang bidang chemical. So, dia akan guide anda, dia akan bantu anda, dia akan support anda dari segi masa dia, dari segi pengalaman dia, dan dari segi mentoring and coaching. Kerana apa? Biasanya, kebiasaannya, orang yang berjaya, orang yang dah ada dekat hadapan, orang yang dah dalam profesi tersebut, dia ada willing untuk berkongsi. Cuma bagaimana kita approach dia, itu penting. Faham saya kan? Okay. Kecuali kalau yang tak nak tu, mana dia belum level itulah. Faham tak? Kalau yang kedekut, tak hidung masin tu, mana dia belum sampai level tu. Kalau dia dah sampai level tu, dia akan willing to share. Because why? Sharing is caring. Sharing is to get more. Faham tak? Faham tak saya kan? On that part. Tapi kalau kata kedekut nak mampus, kedekut nak hidung masin, tak nak kongsi, mana dia bukan level kau jadikan dia mentor atau cikgu. Faham tak? Cari orang lain dia. Okay, faham? Itu sebabnya saya dengan MSOSH kita ada program mentor-mentee. Berpuluh dah, beratus dah saya punya mentor-mentee. Faham tak? Okay? Kau nak jadi auditor, jom. Kau nak jadi trainer, jom. Kau nak jadi consultant, jom. Because why? Dalam pemikiran saya, we are not competing each other. We are leveraging each other. Faham saya kan? Itu level berbeza on that part. So, jangan lupa cari guru, cari mentor, cari senior anda yang boleh guide anda. Supaya anda dapat pergi level yang seterusnya. Okay, boleh? Good. So, next. Kalau anda nak jadi trainer yang bagus, seterusnya, apa yang perlu berlaku? Yang ke-7. Yang ke-7, anda kena mula cari peluang. Apa dah? Cari peluang. Cari peluang sama ada secara non-eksklusif. Contohnya, hujung minggu, ambil support the training dulu. Faham tak? Hujung minggu, jadi support trainer. Ataupun maybe ambil 2-3 topik dulu. Faham tak? Sama ada dekat universiti ke, dekat swasta ke. Maybe, kalau tak pun buat internal training pun, full internal training pun boleh juga. Untuk menguji modul anda. Untuk menguji kebolehan anda berkomunikasi. Itu penting. Penting untuk kita pastikan modul itu boleh disampaikan dengan baik. Betul? Okay, good. Dan seterusnya, yang ke-8. Okay? Yang ke-8 adalah perkara yang penting. Apa dia? Practice, 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 practice. Nothing can replace a practice. Saya sendiri, tuan-tuan dan puan,
come to this level hampir 20 years. Dan sekarang masih lagi praktis. Faham maksud saya kan? Walaupun depan komputer ni, walaupun di depan khalayak ramai, sama ada 2-3 orang, 5-6 orang, 10 orang ataupun 2,000 orang, saya masih lagi berlatih. And I still practicing. Because why? Practice make ourselves much more better than before. Betul? Dan saya pernah juga untuk belajar berkata-kata, saya praktis depan cermin. Tulis itu apa? Berarti depan cermin. Pernah juga untuk belajar berkata-kata dan berpidato, nak tengok expression muka ni depan cermin, betul? Nak tengok intonation suara saya, bagaimana suara saya ada tak kekuatan untuk orang dengar. Saya rakam suara saya dengar, rakam, dengar, betul? Pernah juga saya panggil member saya, kau duduk depan, kau dengar aku cakap. Boleh tak? Okey tak? Boleh adjust lagi? Ada kekurangan lagi tak? Komen. Boleh? On that part. So bila kita ada kesungguhan, bila kita ada why, kita sanggup buat apa saja untuk mencapai perkara tersebut. Dan bila anda dalam proses mencapai, anda akan rasa kemanisan dia. So that's why, tanamkan dalam kepala otak anda, dalam pemikiran anda, saya nak jadi presenter yang lebih bagus. Saya nak jadi trainer yang lebih bagus. Saya nak jadi penyampai yang lebih bagus. Walaupun saya menyampaikan dalam organisasi saya. Walaupun saya hanya menyampaikan dengan pekerja saya. Walaupun saya hanya menyampaikan dengan maybe kontraktor, visitor atau supplier saya. Okey, boleh? Dan akhir sekali, jangan lupa untuk terus belajar. Apa dia? Belajar dan upgrade ilmu baru. Belajar dan upgrade teknik baru. Belajar dan upgrade metodologi baru dalam engagement. Apa dah? Engagement. Okey, penting. Itu sebabnya engagement penting. Saya bagi contoh. Boleh saya bagi contoh? Boleh? Okey, siapa-siapa yang ada tadi tengok session kita, macam mana saya engage? Ini contoh engagement. Tengok ni. Okey, nampak tu? Apa dekat situ? Ini yang dipanggil apa dah? Engagement. Engagement ni adalah di mana tuan-tuan perempuan boleh katakan semua yang ada kat situ bagi love. Nampak tu love tu? Nampak tak? Siapa yang ada kat sini? Amy ada, betul? Kawan-kawan kita yang nampak tak? Bila kita engage dengan partisipan kita, bila kita engage dengan orang yang hadir dalam kelas kita, you tengok, hampir full love tu. Nampak tak? Bagilah love, like sikit. Korang ni kedekut betul. Okay, boleh? So therefore, nampak tak love banyak tu? So that what we call engagement. Apa? Engagement. Bila anda menyampaikan dengan ikhlas, bila anda menyampaikan dengan baik, betul? Partisipan dan mereka yang mendengar dapat nilai dia dan dia akan fall in love dengan ilmu yang kita sampaikan. Faham maksud saya kan? So that's why, sampaikan dengan baik, sampaikan dengan ikhlas, sampaikan dengan jujur. Dan yang paling penting, kita praktis untuk jadi lebih baik. Okay? Kepada mereka yang join pada siang tadi, tahniah. Alhamdulillah, kerana anda join bersama-sama. Ada muka anda ke? Hello, siapa yang ada muka kat sini? Say I kat situ. Wah, siapa yang ada kat situ? Say I. Ada? Okay. Ada juga yang tak buka pun ada juga. Okay, muka-muka yang lain ni. Ni lagi contoh dia kawan-kawan kita yang ada. Okay, hampir lebih daripada apa orang tadi yang ada bersama kita. Nampak? Okay. So, Alhamdulillah. Siapa yang ada, bagi tahu saya ada tadi. Okay. So, in here, I believe that sebagai seorang trainer yang excellent, sebagai seorang orang kata manusia yang excellent, kita mesti meletakkan satu benchmark yang lebih tinggi dalam diri. Okey, boleh? Nampak tu? Okey, ramai partisipan yang jatuh cinta dengan apa yang kita sampaikan. InsyaAllah, betul? Nampak? Okey, good. Kenapa? Saya yakin bila anda sampaikan dengan ikhlas, ianya dari hati dan sampai ke hati.
Okay, ini yang dia panggil apa? Engagement. Apa dah? Engagement. So, seorang trainer yang bagus, dia akan engage dengan partisipan yang dia nak. Betul? Seorang trainer yang bagus, dia akan pastikan partisipan yang datang dan hadir itu dapat merasai ilmu yang dia nak sampaikan. Trainer yang bagus akan dapat memastikan apa yang you sampaikan tu menambah nilai kepada orang yang mendengar dan menambah nilai kepada mereka yang berada di situ. Okey, boleh? Dan saya selalu katakan, dalam apa keadaan pun, sama ada training ataupun briefing dan sebagainya, okey, kita kena sentiasa berkongsi. Dapat. Okey, tengok. Ada yang kawan-kawan kita ada yang kat sini. Nampak? Alhamdulillah, tahniah kepada siapa yang hadir. Dan juga terima kasih kerana bagi love yang banyak pada saya waktu session ini. Dan diharapkan anda mendapat manfaat daripada session ini. Okey. So, siapa yang ada lagi ni? Azhar ada apa? Ya, Azhar, apa khabar Azhar? Okey, thank you Azhar. Hai Rosli, apa khabar? Azizul. Lepas kita 3 hari pun suara dah nak hilang dah ni. But still, orang kata, still berkongsi juga tiap-tiap malam. Itu komitmen saya, insyaAllah. Walaupun 5 minit, walaupun 3 minit pun saya akan berkongsi. Kerana apa? My big why is to share to all of you. To share for you to learn more and to share for us to uplift our safety and health profession. Okay? So, jumpa lagi malam besok. Stay safe, stay healthy and stay excellent. I love you. Okay? Okay, bye. Bye.